Allahu 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 Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada petang ini sambil-sambil kita menjalankan ibadah puasa. InsyaAllah kita akan ada satu tamu yang sangat istimewa, iaitu sahabat saya, iaitu Brother Yusof Iman Kwek. InsyaAllah pada petang ini dia akan berkongsikan tentang kisah hijrah beliau yang sangat-sangat menarik, yang jarang-jarang sekali kita dengar. Baik, tapi sebelum saya pergi terus kepada dia, terlebih dahulu saya ingin mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton untuk tinggalkan soalan di ruang komen sekiranya ada yang ingin bertanya kepada beliau, ataupun sesiapa yang boleh juga letak komen kat situ, suara kami jelas ataupun tidak dan sedang menonton dari mana. Dan jangan lupa sharekan video ini. Sebab apa? Kalau kita tidak tahu video ni boleh sampai kepada siapa. Dan saya nak maklumkan jugalah, seperti mana saya maklumkan semalam, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, telah lebih 4 orang sekarang yang telah memeluk Islam selepas menonton video live kami selama tempoh 7 hari ataupun 8 hari ini. Jadi saya amat menggalakkan, tolonglah share video ini, semoga orang lain juga dapat mengambil manfaat, insya-Allah. Baik, saya tak nak lengahkan masa, saya nak terus pergi kepada sahabat kita Yusof Iman Kwek untuk beliau berkongsikan sedikit latar belakang beliau. Beliau ni masya-Allah, nampak pun bukanlah mata sama macam kita orang Melayu, tetapi mata pun sepet tetap Cina ya. Seperti mana yang kita sebut dalam ceramah semalam tu, masuk Islam tak semestinya masuk Melayu. Jadi alhamdulillah Yusof Iman Kwek juga merupakan seorang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk memeluk agama Islam. Jadi pada petang ini kita nak dengarlah cerita beliau, bagaimana beliau dapat hidayah Allah. Tetapi minta dahulu Brother Yusof Iman Kwek untuk memperkenalkan diri dan sedikit latar belakang. Silakan, tafadhal mashkura. Fadli. Terima kasih kepada moderator Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke saya punya suara? Okey, dengar? Okey, insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa agak pelik sedikit, kenapa saya ada di dalam mana ni? Biasanya orang ada dekat rumah ke, office ke, yang belakang semua cantik. Tetapi tengok belakang saya ni, sebenarnya saya dalam kereta. Sebab saya tengah bekerja, lepas tu tiba-tiba saya lupa bahawa saya ada live. Maka saya pun make do with what I have, that I pakai I punya phone dan duduk di dalam kereta, berhenti kat mana-mana dan berkongsi saya punya kisah hijrah saya ke dalam Islam, insyaAllah. Kembali kepada soalan tadi, sedikit pengenalan mengenai diri saya. Nama saya Yusof Iman bin Kwek. Saya Cina, berasal daripada Pulau Pinang dan telah memeluk agama Islam selama 10 tahun, 11 tahun, pada tahun 2009 lah. Jadi dah berkahwin, dah mempunyai 5 orang anak. Jadi siapa-siapa berminat ke apa ke, tak ada peluang lagi ya. So tentang saya punya keluarga, kalau mana-mana keluarga yang kita tahu biasanya, dia kalau mak dia Buddhis, bapa dia pun Buddhis. So dua-dua pun dia akan ada agama yang sama. Maka sebagai seorang anak, dia akan terima apa yang mak bapa ajar dia. Tetapi untuk diri saya, dia agak special sedikit. Sebab mak saya agama lain, bapa saya agama lain. Jadi saya sebagai seorang budak, masa tengah membesar, saya terpaksa untuk nak memilih sendiri. Terpaksa nak kena fikir dengan kepala otak saya sendiri, mana satu saya nak kena ikut. Okay. Mak saya, macam kebiasaan orang Cina punya agama, mereka agama Cina iaitu gabungan antara Buddhism, Confucianism dan Taoism, dan kadang-kadang ada juga yang sembah nenek moyang. Jadi untuk diri saya tengok mak saya sembah macam-macam.
Saya pernah ikut mak saya pergi ke tokong Cina, tengok macam-macam patung mereka ada. Dan bapa saya pula on the other hand sebagai seorang yang tak percaya Tuhan, ataupun pernah dengar tak perkataan atheist? Pernah Atheist bermakna seseorang yang menolak kewujudan Tuhan. Atheist menganggap apa yang ada dekat kita punya alam ini adalah perkara-perkara yang sudah wujud semula jadi. Contohnya bukit, matahari, bumi, dia memang dah ada. Tak ada pencipta. So atheist tak percaya. So saya sebagai budak, mak suruh saya sembah berhala. Bapa kata Tuhan tak wujud, mana ada Tuhan. Saya keliru. Siapa yang betul sebenarnya kan? Sebab bapa pernah cakap dengan saya, mana ada Tuhan. Kalau betul-betul ada Tuhan, you pernah tak nampak Tuhan? Tak pernah. Tak nampak, mana ada? Tak nampak, tak ada lah. Jadi dia kata kalau you betul-betul ada Tuhan, boleh tak Tuhan tu datang ke depan kita ni, tunjuk dia tu wujud? Oh, tak boleh. Tak mampu nak bukti, kita tak nampak, maka tak ada Tuhan dunia ni. So, masa saya selalu ikut mak saya pergi ke tokong Cina, saya tengok orang Cina ni kadang-kadang mereka bukan sembah Tuhan. Mereka sembah ciptaan mereka. Iaitu tengok itu patung-patung yang mereka sembah tu, dia ada kilang buat, tahu tak? Kilang yang manufacture the patung, dia cat, lepas tu dia jual. Hari tu saya lalu satu tempat dekat PJ, itu kedai jual semua Tuhan. Saya dah ambil gambar dah, nanti lepas MCO saya nak pergi ziarah tengok Tuhan ni apa dia punya fungsi-fungsi lah. So, saya tengok orang Cina, mereka akan bakar colok, akan minta dengan Tuhan apa semua. Saya rasa macam kurang selesa, sebab kalau macam orang Cina, kalau dia punya orang kata jodoh, usia sudah meningkat, belum berkahwin, tak ada jodoh, mereka akan pergi ke tokong Cina nak minta, nak tanya, nak dapatkan jodoh. Dan kalau rezeki tak cukup, mereka akan pergi minta Tuhan untuk dapat duit lebih. Selepas orang yang menurun tu, dia explain macam mana nak ubah nasib kepada jadi lebih baik, saya tengok kalau betul dia tu Tuhan, maka semua orang dah jadi kaya. Even diri dia sendiri pun dah jadi kaya, tetapi dia tak kaya. So, diri saya jadi macam ragu-ragu tentang sembah berhala lah. Saya tak biasa, saya macam tak sesuai, sebab satu lagi adalah mereka bakar colok yang asap-asap itu buat saya macam nangis setiap kali sampai ke tokong Cina. So, long story short, saya menolak sembah berhala dan apa lagi yang saya ada? Saya terpaksa pilih mazhab bapa saya lah, iaitu Tuhan tak wujud. Maka daripada kecil sampai besar, bayangkan, saya tak percaya Tuhan wujud. Saya hanya hidup semata-mata duit, semata-mata poket. Jadi hidup pun tak ada matlamat. Orang kata, I don't know what I'm here for. Okay, so itulah lebih kurang saya punya latar belakang. Tentang diri saya sendiri punya pelajaran, saya pernah complete degree in Business Information System, iaitu Computer Science di Tunku Abdul Rahman College. Berapa lama dah berbelas tahun lah. Sekarang umur pun dah mungkin separuh jalan lebih dah kot. So, pernah bertugas sebagai pensyarah, dan selepas tu setiap pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan tentang sales, jurujual, sales and marketing. Sekarang saya tak ada bos, saya kerja sendiri, saya pemandu Grab, dan disebabkan ada COVID-19 punya pasal, saya pun takut mati. Saya pilih untuk pandu Grab Food, hantar makanan kepada sesiapa yang order lah, dan kadang-kadang ada Grab Express. Sesiapa yang nak hantar barang-barang, saya akan bawa. Kereta saya tak ada manusia, melainkan diri saya untuk waktu MCO. Okay. So, baik. itu saya punya latar belakang. Okey, baik. Brother Yusof, sangat menarik ya. Apa ni sambil-sambil kita kirakan saya difahamkan daripada apa yang Brother Yusof kongsikan, sambil-sambil sebelum perintah MCO berlaku,
Brother Yusof juga pernah mendapatkan dakwah dalam kereta semasa kalau misal kata ada orang bukan Islam datang jadi penumpang ataupun customer Brother Yusof. Nanti kita akan pergi ke sana insya-Allah. Allah